Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Pustaka Miri atas jemputan untuk kita bersama dalam sesi bicara komuniti pada minggu ini. Saya Cik Nur Zaimi Zulaili, pegawai dietetik daripada Hospital Miri. So hari ini topik kita adalah berkenaan dengan diet sihat semasa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau ikutkan hari ini, sepatutnya kita dah masuk dalam minggu yang kedua lah ibadah puasa kita. Okey, ibadah puasa seperti mana yang kita tahu merupakan ibadah puasa merupakan rukun Islam yang keempat, dan umat Islam memang diwajibkan untuk berpuasa sepanjang bulan Ramadan setiap tahun. Okey. Dari sudut pengertian, sedikitlah pengertian daripada ibadah puasa. Ibadah puasa ialah dari sudut bahasanya ialah meninggalkan, manakala dari sudut fiqh ialah menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga maghrib berserta dengan niat. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ni biasanya memang kita semua umat Islam memang dah tahulah. Yang paling membatalkan puasa ialah makan dan minum lah di dalam bulan Ramadan tu. Tempoh berpuasa dalam sepanjang bulan Ramadan ini adalah bergantung kepada kedudukan ataupun lokasi sesebuah negara tu. Tempoh masa berpuasa ni dia berbeza mengikut keadaan lokasi tempat. Contohnya kalau di Malaysia kita biasanya akan berpuasa lebih kurang 13 jam hingga ke 14 jam lah. Kalau diikutkan, kalau saya kira kita punya tempoh berpuasa di Sarawak ni adalah lebih kurang 13 jam setengah lah, bermula daripada waktu subuh sampai ke masuk waktu maghrib, lebih kurang 13 jam setengah lah. Tapi waktu berpuasa ni biasanya ada sampai negara yang kena berpuasa sampai 21 jam, dan ada juga negara dia cuma berpuasa lebih kurang 10 jam sajalah. Jadi waktu berpuasa ni ada berbeza mengikut tempat lah. Sepanjang kita berpuasa, biasanya badan kita akan mengalami beberapa perubahan lah. Sebabnya waktu kita berpuasa ni kita tahu kita terpaksa bangun sahur ataupun ada beberapa perubahan, contohnya macam corak waktu tidur kita tu dia akan terganggu sedikit lah, dia akan ada perubahan, dan hormon badan kita pun mungkin dia akan ada perubahan jugalah, sebab biasanya badan kita dia memang sudah ada, kita panggil circadian rhythm ataupun jam biologis kita sendirilah. Apa yang dimaksudkan dengan jam biologi ni? Jam biologi ni biasanya badan kita dia memang sudah ada, kita panggil satu macam timing. Timing ni maksudnya badan kita ni dah terbiasa dengan rutin keadaan yang kita dah biasa buat. Contohnya mungkin setiap hari kita akan tidur pada jam 10 malam. Lepas tu kita akan bangun lebih kurang jam 5 pagi. So maksudnya badan kita tu dah terbiasa macam tu lah. Pukul 10 pagi, 10 malam badan kita dah ready untuk tidur, dan pukul 5 pagi kita dah ready untuk bangun. Tapi bila waktu berpuasa ni dia punya corak waktu tidur kita tu biasanya dia akan ada perubahan. Mungkin waktu sahur kita akan bangun awal, mungkin 3.30, pukul 4 kita bangun. Jadi dia ada sedikit perubahan lah. Dan kajian juga menunjukkan biasanya waktu bulan Ramadan ni secara average lah, kita akan kehilangan lebih kurang 1 jam daripada kita punya waktu tidur tu. Kalau ikut kita punya jam biologi, dia ada waktu-waktu yang badan kita ni memang dia dah spesifik, ataupun dia dah tahu bila waktu sepatutnya. Contoh macam pukul 4 pagi sehingga pukul 12.30 hari tu badan kita memang dah biasa, ataupun dia lebih kepada sistem perkumuhan lah. Badan kita fungsi tu lebih bagus untuk sistem perkumuhan. Lepas tu mungkin jam 8 pagi hingga pukul 12 dia ada lebih kepada sistem penghadaman. Dan seterusnya lah. Macam waktu petang badan kita lebih kepada dah teradaptasi untuk kita buat aktiviti fizikal lah. Macam badan kita lebih
otot kita lebih bertenaga waktu itu. So, jadi badan kita tu jam biologi dia tu dia dah set macam tu. Jadi bila waktu berpuasa, okey, mungkin waktu siang tu ada perubahan. Maksudnya badan kita tu mungkin kurang tenaga, mungkin sebab kita makan sahur tak berapa nak cukup kalori ataupun tenaga. Jadi waktu siang tu kita kurang tenaga dan jadi waktu siang pun aktiviti harian kita pun mungkin ada perubahan sedikit lah. Okey. Dari segi makan pula, kalau biasanya waktu makan kita satu hari lah sepanjang 24 jam tu biasanya kita akan ambil lebih kurang 3 kali waktu makan utama dan lebih kurang 3 kali makan sampingan lah. Okay. Makan utama ni biasanya kita akan ambil sarapan pagi, makan tengah hari, lunch dan juga minum dan makan malam jugalah. Okay. Okay. Kalau macam untuk kita panggil makanan sampingan iaitu minum pagi, minum petang dan sebelum tidur ada juga orang yang ambil lah. So biasanya waktu selain pada waktu bulan puasa kita akan makan lebih kurang satu hari dalam 6 kali. Okay. Berbanding dengan waktu berpuasa, biasanya waktu puasa kita ni dia akan terhad kepada waktu bulan puasa ni akan terhad waktu makan tu kepada waktu malam sajalah. Okey, bermula lepas kita buka puasa sampai kita sahur. So waktu makan kita tu dia agak terhad. Okey, jadi dia akan lebih kepada 3 kali makan lah. Waktu sahur, waktu berbuka dan mungkin ada juga yang ambil moreh lah. Jadi kalau macam waktu berpuasa ni, okey, 3 kali waktu makan tu kita kena pastikan apa yang kita makan tu berkualiti dan tenaga tu dia cukup lah untuk memberi tenaga untuk kita berfungsi dalam satu hari tu. Okey. Okey, tadi kalau saya sebutkan ada perubahan lah dalam segi jam biologi badan, okey, waktu berpuasa ni. Okey, sekarang saya nak ceritakan sikitlah apa yang terjadi bila kita berpuasa. Itu apa yang terjadi kepada badan kita lah sepanjang kita berpuasa tu. Okey. Biasanya selepas kita makan, okey, badan kita makanan tu memang akan masuk dalam kita punya perut. Okey, lepas tu makanan tu dia akan diproses lah dan dihadamkan dan dia biasanya akan ambil masa lebih kurang dalam 3 jam lah untuk makanan tu fully digest ataupun habis dihadam. Okey, lepas bila dah habis dihadam, makanan tu dia akan ditukarkan kepada nutrien lah, contohnya macam glukos, amino acid ataupun fatty acid dan diserap kepada kita punya darah lah dan masuk dekat dalam kita punya simpanan tenaga. Okey, kalau tenaga tu digunakan, so dia tak akan disimpan lah. Okey, tapi selepas 4 jam biasanya makanan tu dia akan habis digunakan lah. Kalau habis digunakan tu, okey, dia akan menyebabkan kita punya bacaan gula dalam darah tu dia akan sedikit menurun lah. Okey. Bila bacaan gula dalam darah kita tu dia ada penurunan, okey, dia akan menyebabkan kadar pengeluaran satu hormon yang kita panggil hormon insulin, dia akan menyebabkan penurunan jugalah. Jadi bila hormon insulin ni pun turun, kita punya hormon yang dipanggil glukagon pun akan sedikit menaik. Okay, bila hormon ni dia naik, dia akan memecahkan kita punya simpanan gula lah untuk tenaga tu dari kita punya hati. Okay? Dan bila dah habis simpanan tenaga kita tu dekat hati tu digunakan, okay, dia akan ambil pula simpanan tenaga kita yang ada di lemak-lemak kita. Okey, yang ni yang kita paling suka lah. Maksudnya bila lemak tu ditukarkan sebagai tenaga, maksudnya kita akan eventually akan ada pengurangan berat badan lah. Tapi dia ambil masa lah. Tapi lemak-lemak tu dia akan digunakan sebagai tenaga lah. Okey. Jadi bila ada perubahan yang berlaku dalam waktu berpuasa kepada badan kita tu, dia akan memberikan kebaikan lah kepada kesihatan kita. Okey, kalau macam yang pertama yang tadi tu, bila kita habis gunakan tenaga yang disimpan dalam badan, kita akan terus guna tenaga yang disimpan dalam kita punya lemak. Jadi bila kita gunakan tenaga yang disimpan dalam lemak tu, yang ini akan membantu dalam proses menurunkan berat badan. Okey. Seterusnya bila lemak tu digunakan, okey, maksudnya lemak tu digunakan sebagai tenaga, okey, dia akan membantu juga dalam proses mengawal paras lemak dan kolesterol lah
dalam kita punya badan. Okey, selain pada tu, waktu kita berpuasa ni sebabkan kita tak makan, okey, badan kita pun salah satu organ dalam badan kita pun, contohnya macam otak, dia akan menghasilkan sel-sel yang baru. Jadi bila otak kita menghasilkan sel-sel yang baru ni, okey, dia akan meningkatkan fungsi otak kita lah. Kalau kita perasan awal-awal puasa, mungkin 1 ataupun 2 hari awal-awal puasa tu kita rasa macam sangat letih. Sebab badan kita belum terbiasalah dengan puasa. Kalau macam kita sebelum puasa Ramadan, kita tak ada start dengan puasa sunat, okey, mungkin kita akan rasa letih. Okey. Jadi bila kita berpuasa dalam 3-4 hari tu, so badan kita pun dah terbiasalah. So maksudnya kita punya otak tu dia dah mungkin dah start untuk buat sel-sel yang barulah. Okey. Selain pada itu, kebaikan berpuasa kepada kesihatan kita juga, okey, dia akan membantu meningkatkan kecekapan sistem penghadaman kita. Okey. Macam mana berpuasa boleh meningkatkan sistem penghadaman kita? Okey, bila berpuasa ni kita tahulah selepas 3 jam macam saya sebutkan tadi, makanan tu sudah habis dihadam. Okey. So lepas makanan tu dah habis dihadam, perut kita tu dia boleh berada dalam keadaan rehat lah, keadaan rest. Jadi bila perut kita ni berehat, dia waktu ni dia boleh buat maksudnya dia akan sel-sel yang rosak tu dia boleh ganti yang baru, macam itulah. Sebab tu bila waktu berpuasa, keadaan berpuasa tu dia akan menyebabkan sistem penghadaman kita tu dia ada meningkatkan kecekapan dia lah. Okey. Seterusnya adalah berpuasa juga dapat membantu meningkatkan kesihatan jantung. Okey, macam mana berpuasa membantu meningkatkan kesihatan jantung kita? Okey, bila kita berpuasa macam tadi saya sebutkan, bila kita berpuasa kita akan gunakan lemak dan lemak lah, okey, tisu lemak daripada badan tu. Okey, bila tisu lemak tu kita gunakan, dia akan membantu juga untuk menurunkan paras kolesterol. Okey, bila paras kolesterol kita dapat kita kawal, dia akan meningkatkan kesihatan jantung kita lah. Okey, sebab biasanya kesihatan jantung ni dia berkaitan dengan kita punya lemak dan juga kita punya kolesterol lah. Okey, seterusnya bila berpuasa juga dia akan membantu mengawal paras gula dalam darah kita. Sebab bila kita kurang makan ataupun makan dalam masa tertentu saja, sebab paras gula dalam darah kita pun dia tak akan naik dengan terlalu mendadak lah. Okey, seterusnya yang ketujuh, kebaikan berpuasa kepada kita juga dia adalah dapat membantu meningkatkan proses detoksifikasi badan lah. Okey, macam mana proses detoksifikasi badan ni berlaku? Okey, sebab bila kita puasa macam yang tadi disebutkan, kita akan guna tenaga yang disimpan dekat hati. Okey, sebab biasanya toksin kita ni banyak disimpan dekat hati lah. Tapi bila kita gunakan tenaga yang ada dekat hati dan lemak pun digunakan, okey, toksin-toksin tu akan dikeluarkan sekali. Okey, jadi maksudnya badan kita akan ambil masa untuk keluarkan toksin yang ada dekat dalam badan kita jugalah. Okey, dan akhir sekali dengan berpuasa juga kita dapat membantu meningkatkan imuniti badan lah. Okey, imuniti badan ni kalau macam waktu COVID sekarang ni memang kita perlu badan kita lebih imun lah. Okey. Okey. Dengan banyak kebaikan berpuasa ni, okey, biasanya kita kalau macam sebelum ni kita pernah dengar juga intermittent fasting. Okey, sebenarnya kalau macam puasa Ramadan ni sebenarnya dia adalah sejenis intermittent fasting jugalah. Okey, kalau macam intermittent fasting yang biasanya kita dengar dari barat tu, biasanya dia akan ada yang dia terpaksa berpuasa ataupun tidak makan dalam tempoh 16 jam dan dia ada window eating lebih kurang 8 jam lah. So dia sebenarnya mungkin adaptasi daripada puasa Ramadan lah. Okey, so bila banyak kebaikan berpuasa ni, okey, untuk kita dapatkan semua kebaikan ni, biasanya kita perlu jaga kita punya kualiti makanan lah, kualiti diet kita, supaya apa yang kita makan tu cukup tenaga dan kita dapat semua kebaikan daripada berpuasa kita tu. Okey. Seterusnya ialah macam mana kita nak pastikan bila kita berpuasa tu tenaga yang kita dapat tu cukup untuk seharian kita. Okey. Ialah melalui prinsip pemakanan di bulan Ramadan lah, prinsip pemakanan waktu berpuasa. Okay, sebenarnya kalau prinsip pemakanan waktu bulan puasa ni dia adalah hampir sama dengan prinsip pemakanan yang biasa kita makan yang hari biasalah, cuma mungkin ada sedikit perubahan lah sebab dari segi waktu makan dia ada perbezaan.
Okey, untuk prinsip pemakanan sepanjang bulan Ramadan ini, okey, 3 benda yang paling penting lah. Okey, 3 benda yang paling penting yang kita kena ingat ialah apa yang kita makan tu dia sepatutnya seimbang. Yang kedua, makanan yang kita makan tu kuantitinya perlu sederhana. Tak terlalu banyak ataupun sampai tak makan terlalu sikit lah. Dan kita perlu makan pelbagai jenis kumpulan makanan lah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan seimbang, sederhana dan pelbagai ni? Okey. Kalau macam dari segi seimbang tu, maksudnya kita makan tu biasanya memang dia kena ikut kita punya piramid pemakanan Malaysia lah. Okey, piramid pemakanan Malaysia ni bagi siapa yang belum tahu, kita ada piramid pemakanan yang barulah, okey, yang baru dilancarkan pada tahun lepas lah, 2020. So piramid pemakanan Malaysia ni kalau perasan dia akan ada 4 tingkat. Okey, tingkat yang paling bawah tu adalah makanan yang kita perlu makan dalam kuantiti yang paling banyak lah. Okey, tapi bukan terlalu banyak. Dia ada sukatan dia juga. Okey, yang tingkat yang kedua tu adalah makanan yang kita perlu makan dalam kuantiti yang kurang sikit berbanding dengan yang paling bawah. Dan yang tingkat yang kedua iaitu kumpulan protein lah. Okey, kumpulan protein ni dia ada 2 kumpulan. Okey, kumpulan lauk, ayam, ikan, daging dan telur, dan juga kumpulan produk tenusu lah, susu dan produk tenusu. Susu, cheese, yogurt, okey. Susu tepung, susu yang liquid, semua dia masuk dalam kumpulan produk tenusu. Dan yang paling sedikit kita perlu ambil hanyalah sebagai tambahan iaitu gula, lemak, garam lah, okey, sebagai sumber tambahan sahaja. So ini yang dimaksudkan dengan seimbang lah, maksudnya kita perlu makan mengikut piramid pemakanan Malaysia ni, okey. Ini yang sepatutnya kita makan lah. Okey, yang kedua ialah sederhana. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sederhana ialah kuantiti makanan yang kita makan tu dia sepatutnya mengikut konsep pinggan sihat kita lah, okey, suku-suku separuh, okey. Okey, bagi sesiapa yang tak tahu, konsep pinggan sihat ni pun sebenarnya daripada kita punya piramid makanan jugalah, okey. Okey, so konsep pinggan sihat tu suku-suku separuh lah, kita sebut sebagai suku-suku separuh. Suku daripada kita punya pinggan tu kita isi dengan sumber karbohidrat, okey. Apa sumber karbohidrat tu? Boleh jadi nasi, mi, roti ataupun kalau kita makan wrap itu pun sebagai sumber karbohidrat. Okey, apa-apa yang makanan buat daripada tepung, daripada beras, daripada ubi-ubi, jagung, itu semua masuk dalam kumpulan karbohidrat. Okey, tak semestinya kita kena makan nasi saja. Okey, yang kedua, suku daripada pinggan kita tu kita isi dengan sumber protein. Okey, sumber protein ni apa? Sumber protein kalau kita tengok dekat piramid makanan tu dia duduk dekat tingkat yang kedua dari atas lah. Okey. Sumber protein biasanya ayam, ikan, daging, telur, kekacang, okey. Dan juga susu lah, produk tenusu pun dikira sebagai sumber protein. Okey, sumber protein yang ada sedikit karbohidrat lah. Dan separuh daripada pinggan kita tu sepatutnya kita isi dengan kumpulan buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Okey, jadi bila kita isi dengan suku-suku separuh, dia akan bantu kita dari segi menjaga kuantiti makanan tu. Okey, yang seterusnya ialah sebenarnya pelbagai lah. Okey, pelbagai ni maksudnya apa makanan yang kita makan tu sepatutnya dia merangkumi semua jenis kumpulan makanan. Dia tak boleh setiap hari kita makan makanan yang sama saja. Okay? Mungkin ada orang yang suka makan, dia malas nak fikir, so setiap hari dia makan makanan yang sama. Okay. So bila kita makan makanan yang sama, kita tak dapat cukup nutrien ataupun zat-zat yang badan kita perlukan lah. Jadi seharusnya kita makan pelbagai lah untuk badan kita tu dapat cukup nutrien. Okay. Waktu kita puasa, macam kita tahulah, bila kita puasa ni, waktu makan kita tu dia terhad kepada waktu malam sahaja. Okey, waktu malam sahaja. So waktu makan kita ni biasanya lebih kurang 3 hingga 4 kali lah. Okey, bermula dengan waktu sahur dan berbuka puasa. Okey, waktu berbuka puasa ni ada sesetengah orang dia akan berbuka puasa dengan terus makan berat lah. Maksudnya dia buka puasa, minum air, terus dia makan nasi ataupun makanan berat macam tu. Dan ada juga yang makan cuma macam waktu buka puasa dia cuma makan kurma 2-3 biji, lepas tu dia akan pergi solat. Ada juga yang macam tu. Tapi sebenarnya ikut pendapat peribadi saya lah, okey, bila kita makan, okey,
waktu berbuka puasa ni, okey, biasanya badan kita ni dia perlukan lebih kurang 20 minit lah, okey, untuk dia dapat signal hantar kepada otak supaya badan kita tahu tu makanan dah masuk dalam badan. Jadi bila kita buka puasa dengan keadaan terlalu lapar tu makan, so kita mungkin susah nak kontrol kita punya selera makan lah. So bila kita susah nak kontrol selera makan tu, mungkin kita akan makan dalam kuantiti yang banyak lah. Tapi kalau macam waktu buka puasa, kita cuma minum air, lepas tu kita makan kurma, baru pergi solat. Dan ada lebih kurang masa setengah jam macam tu baru kita makan. Okay? Bila kita makan macam tu, mungkin kita boleh kontrol sikit kita punya selera makan tu lah. Jadi dia boleh antara dua lah, maksudnya buka puasa dengan berat ataupun buka puasa yang berat tu selepas kita solat maghrib lah, okey, boleh antara dua. Okey, dan biasanya lepas tarawih kita akan ambil moreh jugalah, okey, ambil moreh. Kalau sekarang dah tak ada bazar, so moreh ni mungkin apa yang ada yang biasa kita masak dekat rumah lah kan. Okey. Untuk 3 hingga 4 kali waktu makan tu, okey, yang pertamanya waktu sahur. Okey, waktu sahur ni kita tahulah waktu sahur ni kalau waktu berpuasa dia adalah makanan pertama kita lah sebelum kita start puasa. So waktu sahur ni adalah waktu untuk kita tambah ataupun cukupkan keperluan tenaga kita supaya setiap hari sepanjang hari tu kita ada tenaga yang cukup lah. So untuk tambah ataupun top up tenaga kita sepanjang berpuasa tu lah. Okey, kalau macam waktu sahur ni biasanya disunatkanlah untuk kita melewat-lewatkan waktu sahur. Okey, sekurang-kurangnya 30 minit sebelum masuk waktu imsak lah. Okey, sebenarnya kalau dari sudut pemakanan, okey, melewat-lewatkan sahur tu pun sebenarnya memang baguslah. Sebab kalau kita ambil, mungkin contohnya kita ambil sahur awal, ada setengah orang dia tak suka bangun sahur, dia akan makan mungkin pukul 11, pukul 12. Jadi, bila makan awal tu, maksudnya badan kita pun akan proses makanan awal dan gunakan tenaga tu awal. Jadi, mungkin pagi-pagi dia bangun tu, dia dah rasa lapar. So, kalau macam kita makan sahur lewat sikit, maksudnya sampai nak dekat waktu imsak tu, okay, badan kita akan lambatlah untuk proses makanan tu. Jadi, kita akan lambat sikit, akan rasa lapar dia macam tu. Okay? Dan bila kita cakap lewatkan waktu sahur ni bukan bermakna setengah jam sebelum sahur tu baru kita bangun. Mungkin setengah orang bila dia terus bangun, terus makan, selera makan tu tak berapa nak ada lah. Mungkin kita boleh bangun sedikit awal, macam 1 jam sebelum tu kita bangun, lepas tu kita solat dulu. Okay, mungkin ambil mood sikit, okay, baru ada selera makan lah. So macam tu boleh bangun lebih awal lah dan makan tu lewatkan sehingga 30 minit sebelum masuk waktu imsak. Okey, so apa nak makan waktu sahur? Okey, waktu sahur ni biasanya memang dikaitkan dengan kurang selera makan lah waktu sahur. Sebab baru bangun tidur. Okey, tapi sebolehnya waktu sahur ni kita kena makan lengkap juga. Okey, lengkap ni maksudnya mengikut konsep pinggan sihat Malaysia jugalah, suku-suku separuh. Okey, tapi tak semestinya waktu sahur wajib untuk makan nasi. Okey, tapi sebolehnya kena makan yang lengkap. Okey, yang lengkap ni maksudnya kena ada sumber karbohidrat, kena ada sumber protein dan juga sumber serat lah. Okay? Sebab apa? Perlu lengkap semua macam ni. Sumber karbohidrat tu dia akan bagi rasa puas makan. Okay? Dan sumber protein tu dia akan bagi rasa kenyang yang lama lah. Sebab sumber protein ni dia ambil masa yang lama untuk kita proses protein tu. Okay? Dan sumber serat pun dia akan bagi rasa kenyang yang lama jugalah. Okay? Okey, kita tengok sikit apa contoh makanan sahur. Okey. So makanan sahur yang kita tak berapa galakkan waktu sahur ni biasanya makanan ataupun minuman yang ada kafein lah. Okey, biasanya kopi ataupun teh. Okey. Sebab apa kita tak galakkan minum minuman yang berkafein ni? Sebabnya bila kita minum minuman yang berkafein ni, okey, badan kita akan keluarkan air dengan cepat. Okay? Sebabnya kafein ni dia ada diuretic effect ataupun efek yang boleh menyebabkan badan kita keluarkan air lah. Contohnya kalau kita minum kopi waktu pagi, waktu sahur, mungkin 2 jam selepas tu air yang dalam badan kita tu dah habis dikeluarkan. So by the time tengah hari mungkin kita dah rasa terlalu haus. So sebab tu tak digalakkan minum kopi lah waktu sahur. Okey. Seterusnya makanan yang pedas ataupun makanan yang berasid ataupun makanan yang masam lah.
Okey, makanan yang ini bila kita makan mungkin dia akan mengganggu kita punya perut lah waktu tengah hari nanti, ataupun menyebabkan kita kerap untuk buang air besar macam tu. So jadi tak berapa digalakkan lah untuk makan makanan yang pedas, terlalu pedas, ataupun makanan yang berasid lah. Okey. Seterusnya makanan yang bergaram ataupun makanan yang masin lah, kita cakap makanan yang masin. Okey. Sebab apa kita kurang galakkan makanan yang masin ni waktu bersahur? Sebabnya bila kita makan makanan masin, kita akan rasa lebih cepat dahaga. Okey, sebab masin, garam tu biasanya dia akan menyebabkan kita cepat dahaga lah. Okey, jadi makanan-makanan contoh ni dia tak berapa digalakkan lah untuk diambil sewaktu bersahur. Okey, apa yang kita contoh-contoh menu lah yang kita boleh makan waktu sahur. Okey, ini contoh menu yang mungkin orang ramai yang suka makan lah. Okey, tak ada selera nak makan nasi pagi, so makan nasi dengan telur goreng dengan kicap. Okey, ada bawang-bawang sikit kat atas tu. Okey, sebenarnya makanan ni kita boleh makan tapi bukan setiap hari makanan yang sama lah. Okey, macam mana kita nak lengkapkan makanan ni? Kena ingatlah tadi pinggan sihat kita dia ada tiga bahagian. Dia ada sumber karbohidrat, dia ada sumber protein dan juga sumber serat lah. Okey, macam mana kita nak bagi makanan yang ini, nasi dengan telur ni dia lengkap. Okey, so nasi tu dah ada kumpulan karbohidrat. Okey, cuma kena jaga dia punya porsi lah, dia punya portion tu lebih kurang dalam 2 sendok macam tu. Lepas tu sumber protein. Telur ni adalah sumber protein. So kita nak cukupkan kita punya keperluan protein, boleh ambil sampai 2 biji sebenarnya. Kalau kita tak ada makan makanan lain lah. So nasi 2 sendok, boleh ambil dengan telur 2 biji. Lepas tu ada sedikit sumber serat lah. Mungkin ada timun sikit ke ataupun tomato sikit ke. So dia akan cukup macam tu. So kita perlu adjust sikit lah dari segi kita punya menu tu. Okey, kalau macam tak ada selera nak makan nasi pada waktu pagi, kita boleh makan makanan lain. Contohnya, kita buat wrap. Okey, ini contoh chicken wrap lah. Okey, wrap ni macam mana? Okey, wrap yang kita beli dia punya kulit wrap tu. Okey, kulit wrap tu dia akan jadi kita punya sumber karbohidrat lah sebab dia buat daripada tepung. Okey, lepas tu sumber protein kita dari mana? Mungkin daripada ayam ataupun kita boleh pakai juga tuna pun boleh. Okey, dia akan jadi sumber protein kita. Berapa banyak nak makan? Kalau macam ayam mungkin dalam 1 ketul macam tu. Kalau yang bahagian isi tu lebih kurang 1 ketul. Okey, lepas tu kita tambah sikit dengan sumber serat. Okey, sumber serat kita adalah tomato ataupun timun ataupun salad lah. Okey, so dia akan jadi lengkap. Okey, dia tak semestinya kena makan nasi untuk lengkap. Dia makanan lain pun dia boleh jadi lengkap. Okey, kalau tak nak makan yang wrap, kita boleh tukar mungkin buat sandwich. Okey, buat sandwich. So sandwich ni pun samalah. Sumber karbohidrat kita daripada roti ataupun bread tu. Okey, lepas tu kita pakai protein dia, telur ke ataupun tuna, okey, ataupun isi ayam. Lepas tu ada sayur lah. So sama, konsep ni masih sama. Okey, ataupun kalau rasa pagi tu malas nak masak, okey, mungkin kita boleh prepare awal, kita boleh buat awal lah. Okey, ini antara menu yang kerap juga kita makan waktu bulan puasa kalau bersahur. Okey, ialah overnight oat lah, overnight oat. So kita boleh prepare awal oat tu. Okey, kita letak, kita mungkin guna roll oat ataupun quick cook oat tu yang sedikit kasar tu. Okey, lepas tu oat tu kita letak lebih kurang dalam 6 sudu. Tambah dengan susu lebih kurang 1 gelas ataupun nak tambah yogurt sikit pun boleh. So kita biar saja dekat dalam peti sejuk tu. Bangun esok pagi just potong buah dan makan dengan oat tu sajalah. Sebenarnya itu pun dah lengkap dalam konsep pinggan sihat kita juga. Okay, dia tak semestinya kita kena makan nasi ataupun makanan berat. Okay, oat ni pun sebenarnya dah lengkap lah. Okay, kalau nak tambah lebih protein mungkin boleh letak sikit chia seed kat dalam tu lah. Okay, itu untuk menu sahur. Okey, seterusnya adalah untuk berbuka, waktu berbuka kita. Waktu berbuka seperti yang disebutkan tadi, boleh jadi kita berbuka tu dengan makanan yang berat terus ataupun kita makan mini snack lah. Maksudnya kita makan sedikit, lepas tu baru lepas solat maghrib baru kita makan semula. Okey. Berbuka ni biasanya kita akan makan dengan makanan yang ringkas lah. Macam sunnah untuk berbuka pun kita minum air dan makan makanan yang manis. Okey, biasanya waktu berbuka kita akan makan kurma. Okey, kurma ni
biasanya kita akan makan sebab bila kita makan kurma ni, dia akan bagi tenaga yang segeralah, sebab kurma ni badan kita cepat untuk hadam, okey, dan dia akan bagi tenaga yang cepat pada badan kita lah, okey. Tapi kita pun boleh pelbagaikan lah. Mungkin ada hari kita tak makan kurma, kita makan buah-buahan yang lain pun boleh saja sebenarnya, okey. Cuma walaupun kita makan kurma ataupun makan buah-buahan, dia masih kena kawal dia punya portion ataupun kuantiti berapa banyak kita makan itulah. Okey, jangan waktu berbuka kita makan kurma sampai 7 biji. Sebenarnya dah berlebihan lah. So mungkin kalau nak ambil yang ganjil, mungkin paling banyak kita makan 3 biji. Lepas tu nak makan kuih sebiji ke, lepas tu baru kita pergi solat lah, ataupun kalau nak terus makan makanan yang lain. Okey. Lain pada tu, waktu kita berbuka juga, okey, kita perlu ambil air yang secukupnya lah, okey, supaya kita dapat kembalikan hidrasi ataupun jumlah air dalam badan kita lah. Sebab bila kita puasa, memang kita tahu badan kita tak cukup air, jadi kita perlu ambil air yang secukupnya lah. Okey. Selepas tu, kalau waktu berbuka juga kita disarankan supaya tidak ambil makanan yang terlalu pedas lah ataupun berempah, sebab macam kita tahu waktu berpuasa ni, bila kita makan terus makanan yang pedas ataupun berempah ni, mungkin dia akan menyebabkan kita sakit perut lah, okey. So dia tak berapa digalakkan untuk makan makanan yang pedas ataupun yang berempah, okey. Dia akan menimbulkan ketidakselesaan lah, okey. So ini biasanya kalau macam kita tengok waktu siang-siang ni memang sedap lah nampak. Okey, kuih-kuih dan juga air. Okey. Kuih-kuih dan juga air ni biasanya kita tahulah ni memang makanan yang manis. Okey. Memang waktu berbuka memang kita cari benda ni. Okey, bukan bermakna tak boleh makan, okey, tapi ini pun kena jaga kuantiti lah. Okey, mungkin ada orang yang cakap waktu berbuka dia tak minat makan nasi ataupun makanan berat, okey, tapi dia makan kuih sampai 5-6 biji. Sebenarnya kalau kita makan kuih sampai 5-6 biji tu, sebenarnya dia punya kalori tu kadang-kadang dah boleh lebih daripada kalori kita makan nasi satu pinggan, okey. Sebab tu kalau dia sebut makan kuih sampai 5-6 biji, lepas tu tanya sebab apa berat badan saya tak boleh nak turun, okey. Sebenarnya sebab itulah bila kuih tu nampak macam sikit saja, satu biji kecil je kita makan, tapi sebenarnya kalori dia tu sebenarnya banyak, terutama kuih-kuih yang dibuat pada yang ada tambahan santan ke ataupun kuih yang bergoreng ke, so dia memang ada banyak kalori lah. So waktu buka puasa kita kena jaga-jaga sikit lah dengan kuih ataupun minuman manis. Okey, minuman manis ni terutama yang ada tambahan susu, okey. Sebabnya bila kita minum banyak minuman manis ni pun dia memang akan menambah kalori yang berlebihan lah dekat dalam badan kita. Jadi kita tak berapa sarankanlah untuk minum dan makan makanan yang manis lah, okey, waktu berbuka. So macam mana nak makan, masih pakai konsep suku-suku separuh jugalah, okey. Kena ada sumber karbohidrat, kena ada sumber protein dan juga kena ada sumber serat lah dan juga sedikit lemak, okey. Kalau macam bagi ada orang yang ada macam sakit gout ke ataupun ada diabetes ataupun kencing manis, okey, bila kencing manis ataupun gout ni biasanya mungkin dia akan berkait dengan makanan yang manis lah. Jadi memang makanan yang manis ni bagi pesakit gout dan kencing manis memang dia kena betul-betul jaga, okey. Sebab kalau macam contohnya pesakit gout lah, kalau macam dia makan, okey, dia bagi dah makan, kontrol, maksudnya tak makan seafood, tak makan kekacang, okey. Tapi makanan manis ni makan terlalu banyak dalam waktu berbuka puasa ataupun waktu sahur, okey, dia akan boleh juga menyebabkan gout attack lah, okey. Kalau bagi pesakit yang diabetes ataupun kencing manis, bila dia makan makanan manis terlalu banyak waktu berbuka puasa ataupun waktu bersahur, dia akan menyebabkan bacaan gula dia tu naik dengan mendadak lah. Jadi memang kena betul-betul jaga. Bukan bermakna tak boleh makan, tapi kita kena jagalah dia punya kuantiti berapa banyak yang kita ambil tu. Okey. Seterusnya adalah lepas kita berbuka, okey, adalah waktu moreh ataupun waktu biasanya selepas solat tarawih lah. Okey. Moreh ni biasanya kita akan makan, lepas tu tak berapa lama macam tu kita akan tidur lah. So waktu moreh ni mungkin kita tak sesuai lah makan yang terlalu berat lah. Contohnya waktu moreh nak order fast food, makan burger ke ataupun ayam goreng ke, so tak berapa sesuai lah. So waktu moreh ni disarankan cuma ambil
yang jenis ringkas sahajalah, mungkin makan kuih dua biji macam tu, ataupun makan yang ringkas sajalah. Okey, so elakkan mengambil juadah yang beratlah sewaktu kita makan moreh ni, sebab waktu malam badan kita dah tak perlukan tenaga yang terlalu banyak lah. So kena kawal juga, walaupun masih ada selera makan, kena kawal juga waktu moreh tu, kena jaga jugalah dia punya kuantiti makanan tu lah. Okey, lepas tu kualiti makanan tu pun kena jaga jugalah. Okay, supaya apa yang kita makan tu badan kita dapat vitamin dan mineral yang secukupnya lah. Dan sebolehnya waktu moreh ni kena elakkan minum minuman berkafein lah. Okay, contohnya kopi ataupun teh. Mungkin waktu moreh tak berapa sesuai, sebab mungkin bila kita minum minuman berkafein ni akan menyebabkan kita susah nak tidur. Nanti bila susah nak tidur, susah nak bangun moreh, nak bangun sahur, jadi terganggulah kita punya waktu makan tu. So tak berapa sesuai lah untuk minuman berkafein. Okey. Seterusnya ialah berkenaan dengan minum air. Okey, kalau macam yang tadi kita bercerita berkenaan lebih kepada apa yang kita patut makan lah waktu kita bersahur, waktu kita berbuka dan juga waktu kita moreh. Okey, kalau ikutkan keperluan air dalam badan kita ni dalam satu hari adalah lebih kurang 6 hingga ke 8 gelas lah. Jadi satu hari tu sebolehnya kita kena cukupkan kita punya keperluan air lebih kurang 6 hingga 8 gelas ni. So mungkin ada orang kata macam mana nak minum air dalam satu hari, satu malam tu nak cukupkan 8 gelas. Nanti terlebih minum jadi kembung pula. So dia ada waktu ataupun macam lebih kurang macam jadual lah sepatutnya bila kita minum air tu. Okey, gelas yang pertama kita sepatutnya minum waktu kita bangun tidur lah. Bangun sahur tu kita minum 1 gelas. Lepas kita sahur, kita minum lagi 1 gelas. And then seterusnya waktu kita buka puasa lah, bila dah azan tu kita minum air 1 gelas. Lepas tu lepas solat maghrib, okay, kita minum lagi 1 gelas. Okay, lepas makan, okay, kita minum lagi 1 gelas. Okay, ataupun lepas kita solat isyak, okay, minum 1 gelas, ataupun di antara waktu nak tunggu tarawih tu kita minum 1 gelas lah. Okey, lepas tu selepas solat tarawih kita minum lagi 1 gelas, dan akhir sekali kita minum 1 gelas sebelum kita tidur lah. So maksudnya kita boleh capai 8 gelas sehari tu, cuma kita kena ada timing lah, okey, minum waktu bila, supaya bila kita minum 8 gelas sehari ni badan kita akan cukup air ataupun cukuplah keperluan air dalam badan, jadi badan kita akan kekal hidrasi lah. Okey, kalau macam tak cukup air, boleh jadi kita akan jadi terlalu letih lah. Okay, tak cukup air. Terutama bagi waktu sekarang ni, waktu musim panas ni, okay, memang kena usaha untuk cukupkan keperluan air 8 gelas dalam satu hari ni lah. Okey, macam yang kita tahu sekarang, kalau macam bulan puasa ni memang banyak promosi makanan dan ataupun macam-macam orang jual, dan ada pelbagai pilihan lah makanan yang kita boleh pilih, sama ada melalui kita beli dekat gerai ataupun melalui COD ke, ataupun kita order dekat apps food delivery, macam-macam pilihan makanan lah. Jadi walaupun terdapat pelbagai pilihan makanan tu, kita kena masih berjaga-jagalah dari segi pemilihan makanan tu. Bukan bermakna tak boleh makan, tapi kena ada kita panggil macam ada pemilihan sikit lah dari segi apa yang kita boleh makan tu. Okay. Bukan bermakna teringin nak makan satu hari tu sampai 4-5 jenis makanan kita order. Okay, dia kena ada perancangan sikit lah yang pertamanya. Okay, kita rancang sikit. Kalau macam ada beberapa jenis makanan yang kita teringin nak makan, mungkin kita bahagikanlah. Mungkin hari ni kita makan satu jenis, so esok mungkin kita boleh order yang lain pula. So janganlah sampai satu hari tu semua kita order. Okay, so kena ada perancangan menu yang awal sikit lah. Lepas tu sebolehnya kalau macam kita nak beli makanan tu, kita pilih gerai ataupun penjual yang kita rasa macam tak diragui lah, kita rasa macam yang bersih lah, supaya bila kita makan tu dia tak akan menyebabkan keracunan makanan ke ataupun ketidakselesaan kita punya perut lah. Okay? Dan yang paling penting, waktu beli makanan tu kena kurangkan makanan dan minuman yang manis lah. Contohnya macam kuih dengan air tadi tu, bukan tak boleh makan, tapi tak boleh, mungkin tak boleh selalulah, dan mungkin tak setiap hari kita makan yang manis lah. Okay? Dan sebolehnya
bila kita dah rancang menu ataupun makanan apa yang kita nak makan tu, kita boleh kawal nafsu lah untuk membeli tu. Okey, kalau dah terlebih membeli tu mungkin kena jaga-jagalah. So jangan makan terlalu banyak. Kalau dah terlebih beli tu mungkin kita boleh bagi dekat jiran ke ataupun dengan orang lain lah. So kita boleh amalkan untuk bersedekah jugalah. Okey, sebabnya kalau macam tahun-tahun yang sebelum ni ada bazar Ramadan, ada tempat untuk kita beli juadah makanan yang banyak ni, dia akan menyebabkan pembaziran makanan lah. Sebab kita tahu kita pergi beli makanan dekat bazar ni biasanya waktu petang. Waktu petang ni memang perut dan memang rasa lapar, so memang semua benda teringin lah. Okey, jadi bila tak ada bazar ni mungkin salah satu peluang untuk kita kontrol sikit lah pembelian makanan kita tu. Cuma jangan terlalu kerap untuk scroll dekat kita punya food delivery app semua macam tu lah. So rancang menu awal apa yang kita nak makan setiap hari tu. Okey, so tadi kita dah bercerita berkenaan dengan makanan sepanjang waktu berpuasa ni. So kita kena cukupkan, sebolehnya kena lengkap. Setiap kali kita makan lah, makan pagi untuk breakfast, untuk sahur tu, lepas tu makan berbuka dan waktu moreh tu lah. So macam mana kita nak plan makanan kita, dan waktu kita nak order makanan tu macam mana, so kita boleh plan. Jadi waktu berpuasa ni biasanya dikaitkan dengan letih lah. Okay? Sebab kita tak makan kan, so letih. Jadi kita boleh bersenam tak waktu berpuasa ni, ataupun banyak orang bila berpuasa ni lebih kepada tidur lah. So waktu bila yang sesuai untuk kita bersenam waktu bulan puasa ni? Sebenarnya kita boleh bersenam, cuma kita kena plan lah bila waktu yang sesuai untuk kita bersenam. Okey, biasanya waktu bersenam yang sesuai dia ada 3 waktu lah. Okey, iaitu selepas sahur, dan sebelum berbuka, dan juga selepas berbuka lah. Okey, selepas sahur ni kita boleh bersenam, cuma waktu dia punya senaman tu adalah intensiti rendah lah. Maksudnya senaman yang kita buat tu badan kita tak perlu kerja yang terlalu kuat lah. Contohnya mungkin kita nak just berjalan dekat kawasan rumah sikit, ataupun nak berkebun. Okey, yang membuatkan badan kita cuma bergerak tapi tak terlalu kuat lah. Okey, so sebabnya sebab apa kita kena buat intensiti rendah, sebab kita perlukan tenaga untuk buat aktiviti lain juga. Sebab baru lepas sahur, so kalau kita dah hentam semua waktu lepas sahur tu, so nanti dah habis buat exercise dah tak ada tenaga dah. So sepanjang hari dah jadi letih dah. So sebab tu waktu nak buat senaman selepas sahur ni dia kena kawal sikit lah, yang intensiti rendah saja. Ataupun kalau kita nak buat senaman waktu yang sesuai juga, okey, adalah sebelum berbuka, lebih kurang 30 minit hingga 60 minit sebelum berbuka lah. Okey, dan bila kita buat exercise waktu sebelum berbuka ni, sebenarnya dia akan bantu bakar lemak dengan lebih lah sebenarnya. Sebab waktu ni macam yang kita cerita tadi, okey, lepas 4 jam badan kita dah start untuk bakar lemak sebagai tenaga, sebab makanan, tenaga daripada makanan dah habis digunakan. So waktu petang bila kita senaman, dia akan gunakan tenaga daripada lemak lebih lah. Jadi dia akan bantu bakar lemak dengan lebih, jadi akan membantu juga dalam proses penurunan berat badan jugalah. Okey, cumanya waktu sebelum berbuka ni kita kena jaga-jaga jugalah kalau nak buat exercise, sebab mungkin waktu ni kita dah kehabisan tenaga, dah letih. Mungkin ada risiko kecederaan dan juga risiko dehidrasi lah. Okey, air dalam badan dah tak ada. Okey, seterusnya adalah waktu selepas berbuka. Selepas berbuka ni maksudnya lebih kurang 2 hingga 3 jam selepas berbuka lah. Okey, lepas kita makan tu janganlah terus pergi exercise, sebab badan kita pun perlu masa untuk hadam makanan tu. So dia lebih kurang 2 hingga 3 jam lah selepas berbuka. Biasanya kalau nak buat exercise selepas berbuka ni, biasanya orang akan buat selepas tarawih macam tu lah. Okey, jadi kalau exercise selepas berbuka ni, dia boleh sama ada kita nak buat intensiti rendah ataupun intensiti tinggi pun boleh, sebab kita dah dapat tenaga waktu kita berbuka tu, jadi kita boleh buat exercise ikut kadar kemampuan kita lah. Okey, so sebenarnya kalau macam tarawih tu pun sebenarnya dah dikira sebagai exercise lah. Okey, kalau macam kita buat sampai 23, so maksudnya dia dah jadi kita punya exercise lah sebenarnya, exercise yang berintensiti rendah. Jadi janganlah kita tinggal tarawih sebab kita nak kejar buat senaman yang lain. Jadi kita buat tarawih tu sebagai kita punya senaman yang ringkas lah. Okey,
Okey, sebagai kesimpulan, untuk topik kita pada pagi ini, untuk kita capai kalori harian kita tu, makanan yang kita makan sepanjang hari tu, daripada sahur, daripada buka puasa, moreh, perlulah makanan yang terdiri daripada makanan yang seimbang mengikut konsep piramid makanan Malaysia, makanan yang sederhana, kuantitinya tu mengikut konsep pinggan sihat suku-suku separuh dan pelbagai lah. Dan kita jadikan Ramadan tu bulan untuk kita beribadah, supaya makanan yang kita makan tu memberi tenaga yang cukupnya untuk kita menjalani ibadah sepanjang bulan Ramadan lah. Makanan kita tu membantu sepanjang kita berpuasa. Dan waktu berpuasa ni jangan jadikan alasan untuk kita sentiasa nak tidur macam tu. Kekal aktif lah. Cuma cari masa yang sesuai dan intensiti yang sesuai untuk kita buat exercise. Saya rasa itu sahaja daripada saya.